Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, bolehkah Ismail Sabri jadi Perdana Menteri daripada Sabuddin Hussein? Berita sepenuhnya. Berikutan pelantikannya sebagai timbalan Perdana Menteri seperti tidak begitu diraikan berbanding semua pemimpin yang pernah dilantik ke jawatan itu sebelum ini. Ada yang melontarkan persoalan, bolehkah Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri? Di hari-hari awal pelantikannya pada 7 Julai lalu, bersama desakan oleh UMNO agar Mahyadin Mat Yassin segera meletakkan jawatan, terdapat beberapa pemimpin parti itu yang menyebut nama beliau sebagai bakal pengisi jawatan Perdana Menteri. Seolah-olahnya dengan penarikan sokongan oleh UMNO itu, Mahyadin akan jatuh tersembam dan Ismail Sabri boleh terus memangku jawatan tersebut. Tetapi selepas beberapa hari berlalu dan perkara itu tidak berlaku, sehinggalah ke hari ini, di mana Mahyadin terus kekal di persada kuasanya, tidak kedengaran lagi nama Ismail Sabri disebut-sebut sebagai bakal Perdana Menteri. Lalu, berpeluang atau tidak sebenarnya beliau jadi Perdana Menteri? Meskipun rezeki mendapat jawatan adalah ketentuan yang hanya Tuhan saja tahu rahasianya, namun secara umumnya pelantikan seseorang untuk mengisi jawatan timbalan Perdana Menteri biasanya didorong oleh sekurang-kurangnya dua faktor. Pertama, untuk membantu Perdana Menteri, dan kedua, dipersiapkan sebagai bakal Perdana Menteri. Tetapi Ismail Sabri tidak didorong oleh kedua-dua faktor itu sebagai sebab mengapa beliau dilantik oleh Mahyadin bagi mengisi jawatan timbalan Perdana Menteri. Oleh kerana sudah ada 4 menteri kanan, Mahyadin sebenarnya tidak memerlukan langsung Ismail Sabri untuk membantunya sebagai timbalan Perdana Menteri dalam mengurus pentadbiran kerajaan. Jauh sekali dengan melantik Ismail Sabri itu merupakan persiapan untuk Mahyadin meletakkan ahli Parlimen Berak itu menggantikannya tempatnya sebagai Perdana Menteri. Sebab utama Mahyadin melantik naib Presiden UMNO itu adalah semata-mata untuk memecah belahkan UMNO dan bagi memastikan beliau dapat bertahan lebih lama lagi bersama kuasanya di bangunan Putrajaya Perdana Putra Putrajaya. Itulah sebabnya beliau ditawarkan jawatan nombor 2 dalam kerajaan itu hanya beberapa jam sebelum MT UMNO bermesyuarat pada 7 Julai lalu, yang jadwalnya pada malam tersebut ialah untuk menentukan kedudukan parti itu dalam kerajaan PN. Jika Ismail Sabri dilantik kerana kelayakannya untuk menjadi pengganti Perdana Menteri, pastilah sudah lama sebelum ini lagi Mahyadin melantiknya sebagai timbalan Perdana Menteri. Lagi pula, memandangkan Mahyadin adalah daripada Bersatu dan kini secara rasminya telah dimusuhi oleh UMNO melalui keputusan menarik sokongan terhadapnya, tidak ada logik sama sekali beliau mahu menyerahkan kuasa secara percuma kepada pemimpin daripada parti yang sah bermusuh dengannya. Meskipun mesyuarat MT UMNO pada 7 Julai lalu tetap mengambil ketetapan menarik sokongan terhadap Mahyadin, tetapi ia tidak disertai dengan penarikan diri UMNO secara rasmi daripada kerajaan. Malah, Ismail Sabri yang baru dinaikkan pangkat sebagaimana audio rakamannya dalam mesyuarat MT yang tular di media sosial telah mempertahankan pendirian tidak perlunya untuk waktu ini UMNO menarik diri daripada kerajaan. Disinilah terserlahnya muslihat Mahyadin dalam melantik Ismail Sabri itu kerana akhirnya terbukti dengan pelantikan itu beliau tidak dijatuhkan walaupun setelah UMNO menarik sokongan kepadanya. Sebaliknya, sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO yang diberi pelbagai kedudukan dalam kerajaan kekal kukuh terhadap Perdana Menteri, termasuk Ismail Sabri sendiri yang terlihat tidak mahu melepaskan peluang memegang jawatan yang mungkin selama ini tidak terfikir mampu digenggamnya. Jika tiada pelantikan timbalan Perdana Menteri oleh Mahyadin sebelum mesyuarat MT itu, tidak mustahil UMNO akan membuat keputusan menarik sokongan terhadap Mahyadin bersekali dengan keluar daripada kerajaan, seperti mana itulah yang sebenarnya diputuskan dan dikehendaki oleh perwakilan PAU 2020 Mac lalu. Dengan demikian, kemungkinan Mahyadin tumbang adalah besar sekali. Pun begitu, selain dengan memberi jawatan,
Timbalan Perdana Menteri kepada UMNO telah membolehkan Mahyadin terus kekal. Beradanya Ismail di jawatan nombor 2 dalam kerajaan itu juga dengan sendirinya akan menyebabkan pengaruh Zahid Hamidi bakal dikurangkan secara beransur-ansur. Berdasarkan kedudukan sebagai Timbalan Perdana Menteri mempunyai peruntukan pembangunan sebanyak RM600 juta setahun dan mustahil Ismail Sabri tidak tahu memanfaatkannya, beliau pastinya akan menjadi ibu gula baru dalam UMNO yang menyebabkannya lebih dikerumuni dan dijulang berbanding presiden dan timbalan presiden yang tiada apa-apa jawatan dalam kerajaan. Dengan yang demikian, kedudukan Zahid Hamidi dan Muhammad Hassan secara beransur-ansur akan terus tersisi. Malah tidak mustahil ada yang mendesak agar Ismail Sabri diletakkan sebagai calon Perdana Menteri bagi UMNO dalam PRU 15 akan datang nanti. Persoalan utama sekali lagi, ada peluangkah untuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri? Apatah lagi dengan kunjungan Najib Razak ke pejabat Timbalan Perdana Menteri 2 hari lalu, ramai yang melihatnya sebagai pengiktirafan terbuka UMNO terhadap kedudukan Ismail Sabri, di sebalik parti itu telah menarik sokongan terhadap Mahyadin. Mungkin UMNO ada perkiraan sendiri melalui Ismail Sabri, tetapi mengambil kira pelantikannya adalah untuk memecah belahkan UMNO. Tidak mungkin Mahyadin akan berundur daripada jawatannya dalam waktu terdekat ini untuk menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada timbalannya. Selagi mampu bertahan, Mahyadin akan terus bertahan, dan kiranya dijatuhkan pun, beliau pasti akan memilih untuk membubarkan parlimen atau meletakkan jawatan yang bermakna seluruh kabinet akan tergugur dengan sendirinya. Menyerahkan jawatan Perdana Menteri tidak mungkin sama sekali, kerana ia bukan saja bererti menyerahkan kuasa kepada UMNO yang bermusuh dengan Bersatu, malah ia seperti Mahyadin membubuh racun kepada partinya sendiri. Ismail Sabri barangkali hanya berpeluang menjadi pemangku Perdana Menteri jika sekiranya umur Mahyadin tidak panjang dan dipanggil menghadap Tuhan dalam waktu terdekat ini. Itu pun belum tentu beliau berpeluang menjadi Perdana Menteri yang sah selepas itu, melainkan jika kumpulan Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin daripada Bersatu sedia memberi sokongan kepadanya. Tetapi sokongan kumpulan Azmin dan Hamzah itu tentunya perlu dibalas oleh UMNO dengan memberi laluan dan sokongan kepada mereka untuk terus bertanding di kerusi-kerusi parlimen mereka sedia ada dalam PRU akan datang, yang sekaligus bermakna UMNO perlu bekerja sama dengan Bersatu, suatu tindakan yang bercanggah dengan ketetapan PAU 2020. Sediakah UMNO? Ditulis oleh Sahbudin Husin, 23 Julai 2021. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.